Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari itu disebut mengenai apa panggil semat ibadat ataupun buat ibadat, yang mana ibadat yang kita buat tu dia panggil buat sikit pada benda. Daripada apa yang saya baca, saya dapati bahawa di antara amal-amal kebaikan yang membawa kita ke syurga itu asasnya adalah tauhid lah, yang beriman kepada Allah SWT. Kemudian selepas daripada itu beribadat kepada Allah, manakala bakinya lebih banyak kepada kita buat baik kepada manusia. Maka sebab itu seperti yang disebut dalam kuliah yang lepas, untuk menjadikan umur kita itu panjang, ada 3 perkara yang dinyatakan oleh Baginda SAW itu. Yang pertama, untuk umur panjang kena hubung silaturahim. Jadi hubung silaturahim itu sifatnya adalah hubungan dengan manusia. Yang kedua, kena buat baik dengan jiran. Di mana berbuat baik dengan jiran juga adalah dalam kategori buat baik dengan manusia. Dan yang ketiganya ialah buat baik dengan anak yatim. Jadi ketiga-tiga itu memperlihatkan kepada kita bahawa amalan yang akan menjadikan umur kita panjang itu semuanya berkait dengan manusia. Ada satu hadis Rasulullah SAW sabda di sini diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada satu hari seorang datang jumpa dia kata, "Wahai Abu Dzar, kamu ni kan sahabat Nabi. Selama kau hidup dengan Nabi, kamu ada dengar tak apa-apa yang Nabi sebut yang jika dibuat boleh masuk syurga?" Jadi kata Abu Dzar, aku juga pernah bertanya kepada Baginda SAW tentang soalan itu. Jadi Baginda SAW bila aku tanya soalan itu, Baginda SAW kata, amalan yang menyebabkan kita masuk syurga itu ialah beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, kalau sekadar beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, aku dah buat dah, aku dah beriman. Ada tak amalan lain yang perlu aku buat untuk masuk syurga?" Maka Nabi jawab ringkas dia, sahabat-sahabat. Kata dia, "Tardahur rizq." Tardah ar-rizq. Kamu renjislah rezeki. Jadi bila Nabi sebut renjis rezeki, jadi Abu Dzar pun agak bingung lah, renjis rezeki. Jadi daripada perkataan renjis rezeki itu, Abu Dzar dia orang miskin. Jadi dia kata, saya kena renjis rezeki, saya kena bagi sesuatu dekat orang. Jadi Abu Dzar kata, aku tak ada duit nak bagi dekat orang. Lagipun Abu Dzar masa tu tidak kaki tangan kerajaan Malaysia, dia takkan dapat 500 ringgit sebulan nanti. Jadi dia kata, aku miskin, aku nak renjis macam mana? Jadi Nabi kata dekat Abu Dzar, renjis rezeki itu jangan disempitkan dengan rezeki itu dengan makna kita tadi duit je. Rezeki itu merujuk kepada apa yang Allah SWT beri pada kita. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak ada duit tapi dia ada makanan. Saya punya buah tamar ada 30 kilo kau. Banyak. Ada kebun. Bukan kebun pun, orang bagi kan, orang bagi buah tamar kat ustaz. Dia ingat ke ustaz makan tamar macam makan nasi.
Jadi berarti saya ada buah tanah. Jadi renjis rezeki itu saya ambil lah. Yang saya rasa perlu makan, bagi lagi dekat orang lain pula. Jadi itu juga makna renjis tamak. Ataupun kata lain, kadang-kadang ada orang dia tak ada duit, dia tak ada makanan, tapi dia ada kepintaran ataupun kemahiran, maka berilah kemahirannya sedikit pada seseorang. Jadi bila disebut rezeki, kita jangan fikir rezeki itu mesti duit ataupun makanan. Apa saja yang kita ada. Mungkin maksud renjis rezeki juga, iaitu kita dah pukul 5, kita masih segar, sehat. Tiba-tiba pukul 5 barulah student nak submit borang. Kan, tanda renjis rezeki, kita tak marah lah. Kita ambil laporan, submit tesis tu, kita pun proses lah pagi esok. Jadi berarti apa saja yang Tuhan beri, kita kongsi dengan orang, itu makna renjis rezeki. Kenapa saya kata begitu? Sebab Abu Dhar tanya Nabi lagi. Dia kata, ya Rasulullah, di antara makna renjis rezeki itu, adakah dia termasuk amal ma'ruf nahi mungkar? Jadi amal ma'ruf ni ajak orang buat baik. Jadi kata Nabi, ya, itu termasuk daripada renjis rezeki. Abu Dhar bertanya lagi, kalaulah saya ni bisu, nak renjis rezeki macam mana? Nak amal ma'ruf nahi mungkar macam mana bisu? Dia kata, memang kau bisu, tapi kau kan ada tangan, boleh tarik. Boleh tarik, dah tak boleh. Jadi hadis itu memperlihatkan pada kita bahawa sebenarnya sahabat-sahabat, peluang nak masuk syurga itu dengan menolong manusia lain adalah lebih besar daripada kita nak masuk syurga dengan hanya beribadat kepada Allah. Jadi sebab itulah seorang Muslim yang baik, dia akan bersikap apa saja peluang yang membolehkannya masuk syurga, dia teka semua, dia ambil semua. Jadi oleh kerana dia nak ambil semua tadi, maka dia kena tahu semua. Sebab itulah lebih baik kita tahu peluang-peluang untuk masuk syurga itu banyak, kemudian baru kita pilih apa yang kita nak buat. Sebab peluang-peluang yang diberi itu bukanlah sifatnya mesti dibuat semua. Sebaliknya ada nas yang mengatakan memadailah kita berbuat salah satu atau beberapa darinya. Jadi cuba sahabat-sahabat bayangkan, kalau sahabat-sahabat tahu 80 amalan yang boleh bawa masuk syurga, kan tahu 80. Saya letak dekat Facebook saya, pagi ni baru 7. Dalam usaha nak beritahu lah dekat kawan. Tak sebut saya satu, tak layak juga. Letak dekat Facebook saya tu, habis puasa ni kalau sempat 40 lah. Jadi bila kita tahu 40 katakan amalan-amalan yang simple sahaja, ringan, mudah, maka kita boleh buat 10 daripadanya. Maka setidak-tidaknya kebarangkalian masuk syurga itu lebih besar daripada mungkin kita buat satu. Jadi oleh kerana itulah apabila kita sebut pasal semat ibadat, kita dapati bahawa amalan-amalan yang menjadikan kita tadi dapat masuk syurga tadi adalah sedemikian. Dan saya sebut hari itu ada 4 komponen, betul kan? Pertama ialah amalan yang menjadikan umur kita panjang. Manakala komponen kedua iaitu amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk syurga itu banyak. Jadi saya tak urai pagi ni dekat kelas ni kerana saya nak letak dekat Facebook satu sehari, itulah. Jadi saya letak satu sehari itu ada 2 sebab. Sebab pertama nak cari payung penat. Jadi bila penat tu nak bagi kat orang muda-muda pun merasa sayang juga. Jadi bagi satu je lah, supaya yang menerima pun menderita seperti yang mencari. Tapi bukan suruh bayar pun, ambil je lah. Betul kan? Tak disebut yardahur rezeki, kongsi rezeki tadi. Yang kedua ialah supaya tidaklah rasa penat nak buat. Kita rasa macam boleh buat. Jadi bila kita tahu satu sehari, kita cuba buat gitu, maka dia tidak terlalu membebankan. Okey sahabat-sahabat, kita pergi kepada perkara yang ketiga dalam tajuk kita, iaitu semat ibadat. Iaitu dia panggil amal ibadat yang kita sekali buat tapi pahalanya berterusan. Pahalanya berterusan. Okey sahabat-sahabat,
Saya bila baca hadis Nabi, selalu sangat baginda sallallahu alaihi wasallam itu menggunakan nombor, ya. Nombor-nombor dalam hadis Nabi. Selalu kita jumpa Nabi sebut, siapa buat perkara ini 40 hari, siapa buat ini 3 itu 3 ini. Kataan 3 tu agak kerap kita dengar dalam bicara agama kita. Misalnya Nabi kata 3 perkara yang jika ada pada seseorang itu dia adalah munafik. 3, dia sebut nombor 3 tu. Kemudian dia juga sebut bila seorang anak Adam itu mati, maka terputuslah amalannya melainkan 3. Sekali lagi disebut nombor 3 itu dan sebagainya. Jadi daripada hadis-hadis Nabi yang kita selalu dengar, ya, saya rasa nombor 3 pada hadis-hadis Nabi itu dia tidak merujuk kepada 3 itu maksud 3. Tapi 3 itu adalah suatu nombor yang biasa orang Arab guna menunjukkan kepada banyak. Sebab bahasa Arab dia tak sama dengan bahasa Inggeris, ya. Inggeris ada singular, plural. Bahasa Arab dia ada mufrad, muthanna, jamak. Mufrad tu 1, muthanna tu 2, jamak tu 3 ataupun ramai. Jadi sebab itu berdasarkan kepada faham itulah bila baginda SAW sebut 3, maka saya merasakan 3 itu bukan makna 3. Sebaliknya 3 itu maknanya banyak. Sebagai contoh, saya bagi contoh mudah. Dalam satu hadis mengenai perpecahan umat Islam, Nabi kata orang Yahudi berpecah kepada 71, orang Kristian berpecah kepada 72, orang Islam berpecah pada 73. Hadis itu disebut lebih kurang 1400 tahun yang lampau. Kemudian datang seorang ulama nama dia Al-Baghdadi, bukan Khalifah ISIL tu, ya. Al-Baghdadi, seorang imam Al-Baghdadi menulis kitab Al-Farq Bainal Firaq. Dalam kitab tersebut Al-Baghdadi masa tu dia tulis kitab pada abad kedua Hijrah, maksudnya baru 200 tahun. 200 tahun jarak daripada Nabi mengungkap hadis itu. Kemudian Al-Baghdadi tulis. Al-Baghdadi sudah kira masa tu sudah berpecah lebih daripada 100 lah. Itu baru 200. Sekarang 1400 tahun mestilah beribu umat Islam berpecah. Pakistan saja ada 60 kali parti politik. Tak masuk lagi ajaran sesat. Hari sini macam-macam sesat. Ayok pengaji kaham, macam-macam. Jadi saya nak tanya sahabat-sahabat, salah ke Nabi sebut 73 tu? Kalau kita kira lebih daripada 73, berarti Nabi sebut tak tepat lah. Kenapa dia sebut 73? Kalau kita kira tak cukup 73, tak apa lagi, sebab kita kira tak sampai lagi 73 tu. Tapi ternyata sekarang lebih. Jadi berdasarkan nombor-nombor itu, saya merasakan Nabi bila dia sebut nombor, dia tidak maksudkan nombor. Bukan maksud nombor. Misalnya Nabi sebut Allah itu ada 99 nama. Ada 2 riwayat, satu riwayat Abu Hurairah, satu riwayat Ibn Abbas. Dia kata Nabi ada 99 nama. Allah ada 99 nama. Tapi kalau dikira dalam Quran dan dalam hadis Nabi ada 105. Dia kata ada 105, bukan 99. Dia kata 99. Itu apa jadi 105? Maka itu menunjukkan bahawa nombor itu bukan rigid nombor itu. Bukan rigid nombor. Tapi itulah ada orang lain nak tafsirkannya nombor itu merupakan nombor. Jadi berdasarkan kepada itu, maka datanglah hadis Nabi mengatakan bila anak Adam itu mati, maka semua amalannya akan terputus melainkan 3. Jadi berdasarkan kepada perkara itu, saya tidak melihat 3 itu ialah 3. Sebaliknya saya melihat 3 itu adalah contoh. Masa saya duduk di Al-Azhar, profesor saya selalu sebut perkataan ini. Dia kata pelajar yang cerdik
diberi 3 contoh sudah cukup untuk memahami konsep. Pelajaran yang cerdik. Dan saya bila jadi pensyarah, saya buat macam tu je lah. Bila saya mengajar satu benda, saya bagi 3 je contoh. Tapi bila tanya dalam soalan, contoh lain. Dia kata, ni tak ajar, bodoh. Sebab aku bagi contoh tu bukan nak tanya contoh tu. Bagi contoh nak suruh kau faham konsep. Bila soalan, kena bagi contoh lain lah. Tapi kalau orang tu faham 3 itu ialah 3, maka 3 lah. Tak lebih begitu. Okey sahabat-sahabat, kita semua tahu bahawa Nabi sebut 3 itu bila kita meninggal dunia yang menjadikan amalan kita berterusan ialah anak yang soleh. Betul kan? Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga ialah sedekah jariah. Saya nak tanya sahabat-sahabat, 3 perkara itu sahabat-sahabat rasa Allah beri peluang sama rata kepada semua orang? Anak, ada orang perempuan dia subur tapi tak ada orang nak nikah dengan dia. Tak ada anak. Jadi kesian ke dia? Maksudnya dia nak amalan berterusan tapi tak ada orang nikah. Ada pula hak jenis nikah tak ada anak. Jadi anak bukan semua orang dapat peluang. Saya yang terfikir macam tu sebab dulu mula saya kahwin je lepas minggu lekat selalu. Jadi kita ingat kau kita subur. Boleh anak. Jadi bila lepas berhenti anak kedua tu nak tunggu anak ketiga 11 tahun baru dapat. Bengong berasa. Anak ni rezeki. Betul kan? Bukan atas gaji malas. Gaji bukan pada Jumaat je sunat, mana main watching. Gaji tapi tak dapat. Jadi berarti tuan-tuan, kalau kita kata orang itu dia dapat amalan dia berterusan selepas mati kerana anak soleh, saya rasa Islam itu tidak adil kerana ada orang tak ada peluang untuk dapat anak. Kemudian Nabi kata lagi kena sedekah jariah. Tak semua orang kaya. Tak semua dia mesti melayani profesor. Profesor tak apalah, kaji sebulan boleh pergi Mekah, betul kan? Lepas 17 tu 17, kontrak pula tu. Habis tahun pening, sambung kodok BSN, sambung kodok. Alhamdulillah, sampai surat sambung, betul kan? Tapi 17 pun nak masuk juga syurga. Takkan profesor yang masuk. Takkan profesor yang masuk. Jadi kalau hak 17 tu kena derma macam profesor, renyuk tahu, renyuk tu lari alignment lah, akan sebelah lah. Jadi berarti pada saya uang juga adalah tidak adil kalau dikira begitu. Begitu juga dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang dapat beasiswa. Saya tak rasa saya pandai sangat, tapi betul sebab dapat silet, lepas tu HLC. Itu yang dapat doktor tu. Oh, kalau tuan-tuan yang duduk staf sokongan dapat macam tu juga, doktor belaka juga lah. Cerdik ni cuma peluang tak ada. Ada di kalangan staf sokongan yang tak ada cuti pun boleh dapat degree kerana ambil sendiri-sendiri. Kalau bagi kat pensyarah tak tahu lagi dulu kan tak. Jadi nak sebutnya ialah bahawa peluang tidak sama rata. Tetapi balasan diberi pada sebahagian orang. Maka itu memperlihatkan tidak adil. Sedangkan Allah itu maha adil. La talumu illa nafsak, kata Nabi. Kata Allah, bila kamu masuk neraka nanti, Allah kata jangan kamu blame Tuhan. Kau kena blame diri kamu lah. Jadi bila Allah kata jangan blame dia, kena blame kita, maka Allah perlu memberi ruang yang sama rata. Dia beri ruang yang sama rata pada kita semua. Tiba-tiba setelah peluang itu diberi sama rata dan ada orang tak nak buat, itu salah dia. Itu salah dia je lah. Seperti mana Allah Ta'ala bagi peluang sama rata untuk dapat Lailatul Qadar, tiba-tiba orang memilih untuk dapat Lailatul Qamdah. Itu salah dia.
Kak Ros agak-agak dapat ya, jangan pergi shopping 10 hari. Jadi nak sebutnya Lailatul Qadar tu kan dia sama rata. Bila mari je Lailatul Qadar, semua orang ada peluang untuk dapat. Tiba-tiba orang tu tak dapat, itu salah orang tu lah. Kan dia nak blame Allah. Jadi saya rasa bila Allah nak bercakap, agama nak bercakap mengenai amalan yang sekali buat, dan kita buat sekali, lepas tu amalan yang berterusan, offer tu mesti diberi pada semua orang. Tak bolehlah diberi pada orang yang ada anak je, kan bagaimana dengan orang tak ada anak. Tak bolehlah diberi pada orang yang beruang, bagaimana dengan orang miskin. Tak bolehlah diberikan kepada orang yang ada ilmu, bagaimana dengan orang yang jahil. Jadi penaksiran itu harus diberi penjelasan yang lebih jitu supaya memperlihatkan Islam itu tidak melakukan diskriminasi. Saya dulu begitu kagum dengan kesuburan saya pernah menjawab pada seorang makcik dan Allah hukum saya sebelum mati. Masa saya ceramah tentang perkara ini pada tahun 2003, maafkan saya, pada tahun 2000 di Pulau Condong Macam. Saya ceramah begitulah, bila kita mati, amalan kita akan putus melainkan 3 bla bla. Baru makcik itu tua dah. Ustaz, makcik ni tak ada anak. Lepas tu lagu mana Ustaz? Miskin pula. Dah lah, tak ada anak, miskin, ilmu pun tak ada. Ni pun gagoh-gagoh mari. Tahu tak bagaimana Ustaz bodoh itu jawab? Saya lah. Saya kata padat muka makcik. Ya, celupanya saya kerana saya rasa saya subur. Anak bini saya boleh kanuk kucing gitu. Maka saya ingat saya boleh begitulah. Jadi Allah SWT telah menghukum saya selepas saya cakap yang tu 11 tahun dia tak bagi anak saya. Tidak bengok. Baru mu tahu anak itu Allah yang beri, bukan kau punya. Kau punya. Jadi setelah saya kena benda yang macam tu, saya terfikir apa makna begitu. Dan saya nak ajak tuan-tuan berfikir dulu sebelum saya jawab soalan. Bagi clue. Kan dia bagi clue, lepas tu baru tanya soalan. Kalau tak jawab juga, bukan mesti merayah. Okey ya? Kita bagi clue. Baginda SAW pernah bersabda, kata Nabi, ajarlah anak kamu itu 3 perkara. Ya? Ajar anak kamu tadi 3 perkara. Pertama, memanah. Yang kedua, berenang. Yang ketiga, melunggang. Masih lagi 3 kan? Maka saya nak tanya sahabat-sahabat semua, adakah bila Nabi sebut macam tu bererti kita ni hanya boleh ajar 3 tu je ke anak kita? Tak apa Nabi sebut 3 tu. Okey, kalau tak, apa yang boleh kita ajar anak kita bermain berdasarkan hadis tu? Macam mana kita nak keluarkan dia punya makna dari hadis tu? Kita cari nilai sepenuhnya. Nilai yang ada pada ketiga-tiga contoh. Betul kan? Sebab Nabi hanya beri contohnya. Kalau sahabat-sahabat kata Nabi itu berenang, saya pun pening, dia berenang mana? Madinah mana ada sungai? Telaga ada, telaga tak berenang boleh menyelah. Kau berenang dan telaga? Mana berenang? Bila berenang mana? Jadi tak boleh nak kata Nabi itu berenang. Sebab Nabi. Sekarang ada lah swimming pool di Madinah tu sebab orang kaya dah. Dulu ni cerita dulu. Kalau kita kena ajar anak kita kuda, kan profesor boleh laku beli kuda. N17 ni maha kuda lagi dari main VS. Nah tu lagi. Lepas tu orang kaya pun kita mana lu kuat kat rumah saya
ni kuda dia. Nak letak kat rumah, berok kursi. Jadi kerana teringat hadis itulah saya pergi dekat supermarket tu, ada dia jual ogawa yang kuda. Aku pun belilah, bayar dengan easy payment. Maybe tu. Kita boleh cakap. Sakit pinggang-pinggang. Gitu ke? Maksudnya tuan, saya tidak melihat. Tapi kita tak boleh nafilah hadis itu Nabi cakap gitu. Betul lah. Nabi kata kena ajar anak kita berenang. Betul lah. Mujurlah kita orang UM ada kolam renang. Bolehlah pergi. Itu pun nampak iklan banyak kali lepas diskaun tu tak atas-atas. Maksudnya mujur ada berenang. Mana? Patu kuda. Jadi dekat UM ni memanah rasa boleh lagi lah. Nampak orang duduk panah kat studio tu macam tu kan. Kuda cari mana? Kena pergi ngaji UPM lah pula. Ada kuda sana ataupun minta LRGS, proses apa panggil projek ternak kuda pula. Jadi tak nak sebutnya apa. Pada saya tidak melihat tiga ini adalah tiga. Tapi saya melihat apakah nilai yang ada pada tiga. Kita dapati ketiga-tiga ini nilai yang ada pada mereka ialah ada kemahiran. Iaitu nak memanah mesti ada kemahiran, nak berenang ada kemahiran, nak menunggang kuda pun ada kemahiran. Berarti Nabi suruh kita ajar anak kita ni kalau dia nak bermain pun dialah bermain yang ada skill. Jangan main sepak ting kopi situ keteng dalam lokal. Tu tak payah, tu tak ada skill. Tapi permainan yang menggunakan skill ajarlah. Bagi je lah dia main. Bagi je dia main. Jadi bermain itu tidaklah haram dalam Islam, tapi janganlah bermain benda yang hanya sekadar habis masa. Main gapo saja-saja. Gapo main entoh. Jadi tak bolehlah main saja-saja patut entoh. Sebabnya kita tengok orang-orang lain yang bukan Islam di Malaysia ni, mereka main, mereka kaya. Kita main, kita miskin. Itu kita pelik tu. Nicole and David, itu kan? Dia kaya dia. Kita main tak kaya-kaya, itu yang pelik. Betul kan? Padahal apa gitu. Kaya dia. Lim Chong Wei, kaya dia. Apa lagi lah orang kita main bukan main banyak habis duit tapi tak kaya-kaya. Jadi ada benda yang tak kena pada kita ajar tu. Kau ingat sahabat Nabi senyap gitu ke agresif. Astagfirullahaladzim, astagfirullah gitu juga. Dia bermain juga, dia naik kuda. Jadi berarti pada nilai di sana ada kemahiran. Yang kedua ada keriangan. Maksudnya boleh seronok, tapi jangan seronok saja. Sebaliknya seronok bersamanya ada kemahiran yang boleh. Yang ketiganya boleh digunakan dalam kehidupan. Jadi berarti ketiga-tiga perkara itu yang dipanggil nilai, yang kita faham dari contoh yang diberi. Itu ada keriangan, ada skill dan juga ada kebolehgunaan dalam hidup. Jadi berdasarkan kepada hadis itu, kita duduk di zaman sekarang, bukan duduk di zaman Nabi. Kita besarkanlah konsep itu bahawa permainan itu tidak semesti pada tiga itu, tapi yang mempunyai nilai yang sama dengan tiga tadi. Tapi kalau boleh tiga tu lagi baguslah, tapi tak semesti kena macam tu baru boleh bermain. Manalah tahu satu hari nanti berlaku pollution yang cukup kuat, semua kita duduk dalam kapsul macam Star Trek. Naik kuda mana? Naik kuda je lah. Tapi kita tetap kena berhibur kerana kita manusia. Jadi berhibur kita tu jangan just tu lah hanya nak gelak aja. Apa gelak-gelak macam marah gelawak. Ha tak ada apa. Kaya ada juga. Jadi bermainlah, tapi bermain satu benda yang menjadikan boleh diguna, dia ada kemahiran. Jadi itu saya faham apabila jumpa hadis Nabi yang Nabi sebut tiga tadi. Nampak macam faham kan?
Itu clue, bukan soalan. Ni soalan. Kalau rasa ni dah boleh jawab, dah tak benar lah. Ini soalan ni. Tapi tahulah kan cara nak jawab soalan. Jadi soalan kita ialah Nabi sebut anak soleh, sedekah jariah. Yang ketiga ialah ilmu manfaat. Sekarang apa nilai yang ada pada tiga? Nilai yang ada pada tiga yang menjadikan kita boleh fahamnya dalam ufuk yang lebih luas, supaya semua orang mendapat peluang daripada daripada peluang tadilah. Semua orang mendapat peluang daripada tawaran itu. Tadi macam senyum, dah faham kita bagi clue. Memberi. Memberi itu umum, saya spesifik. Betul dah tu, tapi masih D. Belum A+. Berbuat baik pada manusia. Pandai pun. Beri manfaat kepada orang. Betul kan? Semuanya sifatnya beri manfaat pada orang lain. Dan memang ada hadis Nabi sebut, khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia. Jadi pandai ke tu? Jadi fahamlah kita bahawa tiga ini contoh, bukan hanya tiga ini. Tapi sebelum pada ni, tuan-tuan dengar orang Ustaz duk kata hanya tiga itu. Jadi bila hanya tu kan dia jadi sepi. Sepi, tuan. Macam baju saya ni, dia bila basuh banyak kali dia makin kecil. Saya tak besar dia. Saya baju ni makin kecil. Jadi dia tak selesa lah, begitu. Jadi berarti sekarang yang kita faham ialah memberi manfaat kepada orang lain. Jadi bila kita sebut macam tu kan, orang yang duduk kat ijazah tinggi pun ada ruang dia nak buat baik masuk syurga. Dia tidak profesor, tapi dia photostat file, dia photostat borang, letak dekat rak yang cantik-cantik, pelajar mari silakan ambil. Boleh manfaat juga lah. Tak nanti kena kaya, betul kan? Ataupun semua borang yang jenis online dia letak dalam satu folder, pelajar datang, okey, ada pen drive, transfer. Dah scan virus ke dulu, apa lah, tak perlu kaya pun. Komputer guru banyak dekat Zul tu, dekat tu, letak kat situ untuk transfer file. Boleh je buat, tapi oleh kerana kita tak fikir, pergi sendiri buka laman web sana, tak jumpa harap tu bank. Kita marah ke dia, kita je cakap Inggeris bunyi Kelantan, harap tu cakap Inggeris bunyi Arab, sama tak faham. Jadi berarti sekarang kita dah tahu ni kan, kita tahu apa saja yang boleh beri manfaat ke orang. Jadi berarti kan rasa macam ada chance. Itulah kerja ustaz, bagi peluang. Ini duk sepi, orang dengar apa malah. Aku tak nak dengar ceramah tu. Aku tak ada anak miskin pula, tak ada bodoh. Sampai aku duduk kerja. Sebab tidak kena kena dengan dia. Tapi kalau kita kurai luas tu sikit, nampak ada cat juga kat sana, betul kan? Tu baru satu, jangan gelap besar lagi, baru satu. Nombor dua. Jawab satu tu gelap ada, belum A lagi tu. Nombor dua. Jangan kedekut. Jangan kedekut tu beri tu tak kedekut dah tu. Lagi. Okeylah, masa menghambat kita. Yang kedua ialah hendaklah dibuat sebelum mati. Mati. Dah mati kau pun tak guna. Lepas mati tak guna. Lepas saya mati nanti duit saya 50,000, buatlah orang jadi baik. Kena buat sebelum.
sebelum mati. Jadi tak ada faedahnya lepas kita mati pesan nanti duit ganjaran Sim Laya bagi tu setengahnya bagilah dekat budak miskin Sim Laya supaya jadi ustaz. Lepas tu bila dia jadi ustaz dia sebar ilmu nanti saya dapat. Bila nak buat tunggu mati dulu, itu pun lepas 7 hari. Dia kena buat sebelum mati. Dia kena buat sebelum mati. Ramai orang kaya dia dah suruh buat lepas dia mati. Macam jadi. Lepas mati dipanggil one off. Sekali tu biar. Kalau nak mahu berterusan kena buat sebelum mati. Dan perempuan, saya pernah minta dekat JKA, boleh tak saya nak bagi hadiah buku Ahmad Faisal? Orang tak terima. Sebab dia kata kena ada nama dulu. Jadi saya kena usaha lah dia jadi datuk dulu baru dapat. Sebabnya saya fikir masa duduk universiti ni lah nak tolong orang supaya orang tu ada ilmu. Kalau sebenarnya ni ramai budak miskin tu tak. Apa salahnya selama dia duduk sini kita belanja dia makan tengah hari. Jangan belanja nasi banyak, minum satu Malaysia ya. Jangan cakap jangan ambil banyak, beli melihat tak ya. Cakap awal-awal betul kan? Jadi cuba saya tu tak. Saya budak. Kita buat selama tu. Saya duduk sini ada 5-6 orang budak-budak Arab yang miskin. Saya tolong saya, tapi bukan duit saya, duit latih-latih. Wan Seri orang kaya-kaya tu saya pergi masuk syurga. Nak start mari sikit bagi budak miskin. Jadi saya jadi orang tengok aje lah. Wah, okey dah tu. Tapi dia tulis juga melalui Ahmad Faisal. Boleh bukan? Walaupun bukan duit Ahmad Faisal pun. Jadi mana sebutnya tuan-tuan dan puan-puan, benda itu dia tak boleh buat lepas mati. Kena buat sebelum mati. Kenapa kena buat sebelum mati? Sebab kita dianggap penyebab benda tu berlaku. Kita kena jadi sebab benda tadi berlaku. Maka sebab itu ustaz pahala banyak. Sebab tengoklah Amu ajar tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan buat pula kebanyak masuk. Dia pakai teori MLM. Amu dapat. Jadi apa pun jadi sebab. Kalau apa ceramah lepas mati, tak jadi. Sebab dia tak ada suara lah. Jadi kita buat sekarang. Jadi satu, beri suatu benda yang baik pada orang. Yang kedua, masa hidup tadi. Ataupun dengan kata lain, nak buat apa-apa kat Sim Laya ni, buat masa servis. Jangan pencing, baru cadangkan. Setelah saya pencing ini, sebelum saya serah file ni, saya mencadangkan 20 pembaharuan. Pertama, baiklah sistem file. Kita tanya masa duduk-duduk buat apa. Jadi masa kita kerja ni nak buat. Lepas tu dah lah pencing tu kutuk pula apalah, tak efisien lah, file system lah. Kita pun pening. Mungkin duduk situ 20 tahun, efisiensi apa tak buat. Masa boleh buat ni lah yang kita buat. Dan ramai orang macam tu. Pak Menteri, Ketua Pengarah, Dekan selalu kutuk bila dia jadi mantan. Betul? Bila dia mantan, Allah, kenapa kita bertanya balik? Dulu tidak awak Dekan, apa tak buat? Buatlah masa kita ni lah. Buat. Saya tak masukkan Dekan di sini ya. Ni Dekan di negara Langkah Suka. Jadi kena buat sebelum mati lah. Maksudnya masa edah. Dalam tempoh tu kena buat. Jadi dia tak kira amalan itu berterusan. Jika kita pesan, kalau saya mati, bagilah belanja 2 orang budak Akademi Islam belajar sampai habis PhD, pakailah duit ganjaran. Tak ada itu. Masa hidup ni lah begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita mesti menjadi sebab utama. Berlakunya kebaikan. Maka sebab itu kita tengok kan contoh. Mari kita tengok contoh. Anak soleh. Orang beranak lepas mati ke? Masa hidup. Masa hidup lah kan? Dan dia pula adalah sebab kepada anak itu jadi soleh.
Kan anak tu jadi baik sebab dia lah yang didik. Dan anak itu bila dia soleh, sifatnya akan memberi baik kepada orang lain. Jadi itu dipanggil anak soleh tadi. Begitu juga sedekah jariah. Apa dipanggilkan sedekah? Sedekah ialah pemberian yang berlaku semasa hidup. Masa kita hidup. Bila kita dah mati, kita dah tak boleh sedekah sebab duit kita milik si waris. Sebab itu wasiat untuk sedekah tak perlu ditunaikan. Gak ada? Keduri arwah tu waris tu nak buat. Oh dapat sebab anak tu yang buat tu. Tapi keduri arwah orang lain pergi tu dia dapat one off lah. Maksudnya buku akaun buku sekejap tak tutup. Ni kita nak buku tak tutup. Tak buku tutup tu biasa. Ya. Macam guna kerajaan Malaysia lah, kejap ada kejap tak ada kan. Itu biasa. Yang kita nak buku. Tu kita nak mengaji lah. Jadi begitu juga dengan ilmu manfaat. Jadi itu ciri yang kita perlu ada, perlu kita faham pada apa-apa amalan. Jadi dengan itu maka baginda SAW menyebut dalam beberapa hadis lain yang menjadikan pada saya faham bahawa 3 itu adalah contoh, bukan hanya 3 itu. Misalnya dalam hadis yang lain, baginda SAW pernah bersabda mengenai gali telaga. Dan ada hadis yang menyebut siapa yang gali telaga dan selagi mana orang mendapat manfaat dari perigi itu, maka selagi itulah pahala dia terus sana. Jadi gali telaga itu tak ada kan dalam 3 tu. Tapi kalau tuan-tuan dengar ustaz yang hurai hanya 3, bila sebut hanya kan sepi rasa. Sedangkan bukan 3 je, 3 tu contoh ya. Kalau tidak, kenapa ada hadis Aisyah menyebut gali telaga? Dan gali telaga itu tidak semesti telaga. Yang penting makna tadi. Jadi zaman dulu bukan gali telaga, sekarang kita buat projek dekat Kemboja ataupun Kemboja kan, kita boring air tu yang bubuk pump tu. Buat kat sini payah, buat dekat orang yang tak ada air Syabas lagi. Sebab Syabas dia kaya bagi kita 10 ringgit pula. Percuma buat negara lain. Jangan bubuh enjin, sebab enjin kena ada elektrik, nak bayar bil mahal pula, pump tu. Kan kita kan ada banyak orang-orang kita buat projek di Pakistan. Di Pakistan tuan-tuan, ada seorang kawan, tak boleh sebut nama dia, berkat IPS tu. Dia pergi ke Pakistan untuk gali perigi, kemudian bubuh pump tu ada 1,200. Tak mampu letak kat sana, orang di Rawalpindi boleh pump air minum. Jadi tulis kat situ pump yang sedekahkan oleh Nur Hayati Juna. Maksudkan daripada yang lebih stimulak. Tak tu, terima kasih. Siap, malu masuk begitu lah. Jadi, betul saya kata janganlah sebut 3 itu 3. Sebaliknya 3 itu ialah contoh untuk dicari. Inilah yang boleh kita kembangkan konsep tadi. Misalnya kita duduk di Universiti Melaya, antara sebab saya tak nak pindah universiti lain ialah Universiti Melaya ni selalu jadi abang sulung yang buat benda baik, orang lain tidak. Hadis Nabi kan sebut man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Siapa yang jadi pelopor kepada satu perbuatan baik, maka orang lain yang ikut tu akan dapat pahala. Cuma Universiti Melaya ni berat sangat, tiba sore kecil manis, semua tu letih. Tapi Universiti lain ikut, jadi kita dapat pahala. Kita buat, betul kan? Kita buat dulu begitu. Jadi nak sebut yang tuan-tuan, itu contoh yang pertama. Okey, contoh lain lagi Nabi sebut ialah tanam pohon ataupun tanam. Ada hadis sahih, man gharasa gharsan. Siapa yang tanam satu batang pokok, kemudian burung buat sarang, boleh mana lah. Tak tutup lah, selagi mana sarang burung tu ada, masuk orang berteduh, masuk orang ambil buah, masuk orang curi buah pun dia boleh pahala lagi. Kalau orang curi buah tu boleh mana lagi.
Jadi bila kita dah tanam pokok bubuh rambutan rendang apa benda, tulis kat situ tak perlu curi, ambil sajalah. Sebab curi kan kena gitu dulu ni, tak boleh ambil je. Maksudnya orang dekat rimba ilmu tu kan yang jaga hutan tu, cukup bagus. Pokok tunjuk langit, tunjuk kiri, tunjuk kanan, macam-macam kan. Mari kat sini tengok mana setah moyo. Ni kecil mari ambil sikit. Orang banyak pahala, dia tak perlu jadi lecturer sudah pun. Masa saya duduk kat Ketencik luar Fakulti Sains dulu, ada seorang yang jaga pokok dekat rimba ilmu tu, cakap banyak. Lepas tu dia suka cerita. Kita duduk dengan dia kata, ustaz makan orang ni bagus makan. Dia mari kita makan sepuluh kambing. Tapi rasa ringan lah tubuhnya. Lepas tu dah Cina tutup mari sini, tak ada orang tu. Rasa berat balik. Bertiga baik. Tak tanam pokok ni tuan-tuan. Tak bila nak kena kaya ni tanam pokok ni. Bila nak kena kaya ni. Saya ceritalah sikit apa yang saya dah buat. Tapi tak boleh ceritalah di mana saya buat. Nanti tuan-tuan tebang pokok saya, bubuh pokok tuan-tuan, rugi saya. Ini cerita pada tahun 2000. Mula-mula saya dapat cuti sini, dapat slab tu. Jadi bila berulang kali ke Kelantan, masa tu slab gaji 1,800, tak boleh tukar kereta lah. Kereta saya tu masa tu naik tu zikir selalu sebab takut mampu. Tak pasal kereta. Sekarang naik tak ingat dah lah sebab kereta baru tu kan. Jadi bila balik ke Kelantan tu, saya tengok tak ada pun RNR. Kelantan tu mana ada. Nak tunggu PAH buat, tak ada duit. Nak tunggu UMNO buat tu, dia kata kena tunggu dia menang dulu. Kena nampak anak saja. Jadi bila tengok begitu, bila tak ada RNR, orang Kelantan balik Kelantan, mana dia berhenti? Surau lah. Kat surau mana ada kedai, kena bawa makanan. Jadi bila begitu, saya pun fikir, nak semua makan kat surau, tak muat. Lepas tu teringatlah kalau ada pokok motel rendek ke comel rendang. Maka saya pun pergilah pasar tani Shah Alam, belilah pokok rambutan dalam 50 pokok. Sewa van pergi tanam 2-3 pokok di setiap surau daripada Raub tu sampailah ke Gua Musang. Saya tanam lebih kurang tahun 2003. 2007 saya tengok pokok rambutan saya merendang penuh orang duduk. Kan saya masa tu gaji 1,800 je. Belum gaji sekarang. Saya tak buat dah, dulu buat dah. Masa tu gaji sikit ya. Tapi boleh ditanam. Ditanam cakap dekat tu bila tu kata hamba buat projek sikit tanam pokok. Boleh tolong sirap. Boleh pun tolong sirap. Adalah yang mati, ada yang hidup. Bila kita lalu kat surau tu, kita tengok orang duk makan pokok tu. Tapi saya tak boleh tahu ya, surau mana nanti tuan-tuan leti kat saya, tebang tu pokok tuan-tuan rugi kan. Tapi jangan risau, jalan nak ke Pahang banyak lagi orang tak tanam. Mungkin tanam kat sana, kan? Jalan nak ke Melaka banyak lagi, kita tak tahu. Jangan duk berebut tempat tu. Tapi yang penting tanam pokok. Tanam pokok. Dan saya tanya beberapa orang yang pakar dalam bab tanam pokok ni, dia kata kalau nak tanam pokok dekat bandar kat sini, kata dia tanam pokok cengkeh. Tu sebab pokok cengkeh tu dia hidup lama, lepas tu dia merendang dan dahannya payah nak jatuh. Ya sikit nak jatuh. Cumanya proses nak biarkan anak dia tu agak sukar, kena dia agak manja sikit, tapi bila dia dah besar tanam. Dan saya ada buat dengan beberapa orang dekat Kelana Jaya tu. Saya buat sekarang rasanya dah masuk dalam pokok yang ke-20 dah lah kita orang tanam. Cari simpang yang agak tu kita tanam letak situ. Jadi bila besar nanti kan rasa susah. Tak nak rasa bila mati. Ada 20 account. Kan situ tanam sekali. Payah apanya? Kalau beli rumah corner lot, tanamlah pokok tepi tu, dahannya biar keluar. Jangan masuk semua, separuh duduk kat luar, separuh duduk kat dalam. Betul kan? Lepas tu gantunglah dekat situ, tak payah curi, ambil saja. Ambil je lah. Lagipun kita pun bukan nak makan banyak sangat sebab masa dia berbuah kita dah kecil mandi. Betul kan? Lagi buah je lah. Ini punya makan main kedekut. Baluk kat luar lagi, siapa mencuri akan didakwa. Allah kedekut. Mari je lah.
Jadi nak sebutnya tuan-tuan, dia sebut tanda pokok. Nabi sebut begitu. Jadi kan berarti kalau tuan-tuan tak buat, tuan-tuan tak boleh nak beli agama lagi. Sebab agama dah bagi peluang semua orang boleh buat. Tapi kalau tuan-tuan kata 3 sahaja, saya rasa ada ruang untuk kita bertikai. Kenapa 3? Cuma dia je dapat. Gitu. Jadi sebab itu bila sebut anak, macam anak, bapak jangan fikir anak tu kena kita beranak. Sebab banyak nas-nas agama bila sebut anak, dia merujuk kepada anak sendiri, ataupun anak angkat, ataupun anak buah, atau anak saudara. Nah, saya besarkan lagi anak murid. Alhamdulillah. Ya Ustaz ya. Betul kan? Bukan dia nak suruh motivasi. Ustaz ya. Jadi nak sebut tuan, kadang-kadang kita dah tak kahwin, tak ada anak. Kan kakak kita pula bini subuh, beranak, ambillah seorang. Betul kan? Ambil seorang, didik dia biar jadi yang baik. Maka dia juga bermaksud kita buat sebelum mati. Betul kan? Dan kita menjadi sebab dia jadi baik. Kita yang menjadi sebab dia jadi baik. Jadi berarti dia juga dikira sebagai anak. Sebagai anak. Jadi tak ada anak saudara, cari anak angkat. Macam-macam lah. Iklan terus dekat rumah kita, bagi sesiapa yang termengandung, jangan buang anak, bagilah kat saya. Iklan orang lain, iklan nak ni iklan kita. Dah bagi siapa-siapa yang telah terlanjur dan mengandung, yang ingin buang anak itu, batalkan hasrat anda. PM saya. Betul kan? Saya akan memberi sedikit lagi ganjaran di atas kelahiran. Cumanya kalau nak bubuh spesifikasi, cari pastikan ibunya dan bapanya adalah putih. Tapi kalau sebutnya begitulah. Jadi bila sebut anak tu jangan duk fikir anak kita. Anak kita tu lagi baiklah. Tapi kita tak tahu kan Nabi Muhammad SAW dia nak anak lelaki, Tuhan tak bagi. Betul kan? Dia nak anak lelaki. Anak lelaki dia nama Qasim. Betul kan? Jadi sebab Qasim tu mati selepas beberapa minggu daripada kelahirannya, maka dia punya sedih dibubuh nama dia Abul Qasim. Ingatlah anak sulung dia mati tu. Jadi Khadijah yang cerdik ni, dia tak tahu nak buat macam mana ni abang mak sedih. Dia nak warna. Lepas tu dia teringatlah dia ada seorang hamba budak, kan hamba yang baik, nama dia Zaid bin Harithah. Maka dia apa bagilah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Zaid itu. Jadi Nabi pun suka dengan Zaid tadi, sehingga Nabi kata Zaid itu anak aku. Zaid itu anak aku. Jadi Nabi didik Zaid itu menjadi orang yang baik, yang mempertahankan Nabi, dan mati syahid dalam perang Mu'tah. Adakah Nabi tak dapat pahala benda tu? Dapatlah sebab dia yang tu. Tapi anak tu bukan anak dia, dia adalah anak angkat. Jadi berarti bila sebut macam tu kan perempuan, bagi orang yang tak ada anak, alhamdulillah, lega lah sikit. Ya kan? Ni tak mesti anak sendiri. Itu yang kedua. Ketiga ialah buat titi. Jangan buat jabatan, itu kerajaan mahal. Betul kan? Orang yang duduk dekat Johor tu kan banyak pagi Solo, pagi Bongsu, pagi Penuh, kan? Pagi Haji Ali, pagi Haji Mahmud, pagi macam-macam lah. Ya, bila pagi itu tebang buah batang pokok kelapa kan, situ jadilah titi. Dan titi itu juga termasuklah buat jalan. Kadang-kadang kita beli tanah dusun, mana ada rizal jalan, ya kan? Orang belakang tu nak masuk ke tanah dia, kita pagar awak-awak, tak boleh masuk. Kalau kedekku je lah, bagi je lah. Dia masuk, dia pun bukanlah nak masuk dengan bulldozer pun. Nanti basikal ambil derian belakang tu. Jadi bila kita bagi tu, masa dia bawa derian nampak comel, mana tu? Banyak derian tu. Allah Ustaz, ambil sikit. Alhamdulillah. Dia tu lah, akhirat pun dapat, dunia pun dapat. Jadi berarti
titi itu maksudnya kita beri jalan untuk orang mudah lagi. Jalan orang mudah lagi. Macam kalau budak PMI selalu tolong student baru, iaitu dia kumpul soalan-soalan. Itu betul lah tu, beri jalan lah tu. Budak baru kan bengong, Ustaz Faisal ni soalan dia macam mana. Jadi budak PMI tu pokok bagi semua soalan sirah. Ustaz Faisal 7 tahun. Oh, trend dia ke sini ya. Jadi bagi jalan juga je. Jadi kita jangan duk sempit jalan tu kena titi. Utuh lah orang nikah dengan orang banyak pagi tu. Kalau orang duduk belah-belah gunung pun tak ada pagi tu mana pula. Takkan nak nikah seorang lagi. Kalau lelaki boleh dah cari orang. Jadi berarti jangan duduk sempit. Pagi itu kena pagi. Titi itu bermaksud mempermudahkan orang lalu di jalan. Misalnya ada satu hadis Nabi ya. Cuba perempuan tengok hadis itu bunyi begini. Imatatul adha. Nabi kata antara amalan yang menyebabkan orang masuk syurga, imatah. Imatah ni maksudnya buang, adha maksudnya kesusahan ataupun benda orang tak suka. Jadi bila kita dah faham imatatul adha tu maksudnya akak batang kayu. Zaman Nabi batang kayu kita jalan, betul kan? Kita dah tafsir yang tu. Bila ada batang kayu nak kita jalan sekalian, Allah tu dah masuk syurga payung. Oh lah, dia cari bila batang kayu jatuh. Jangan tafsir batang kayu. Nabi tak sebut batang kayu, Nabi sebut azab. Azab tu maksudnya apa benda yang merintangi jalan yang kita tak suka. Misal contoh, jalan zaman Nabi tu jalan lah. Zaman kita sekarang ialah Facebook. Facebook. Kadang-kadang ada orang hantar benda yang tak senonoh. Betul kan? Ada orang hantar benda yang mengaruh dan mengumpat ke orang, tuduh kursi dan sebagainya. Jangan forward dosa. Delete. Jadi bila kita delete itu berarti kita mengurangkan sakit hati, sakit mata orang bila dia jalan dekat wall Facebook kita. Jadi bila jalan dekat Facebook kita tak ada benda tak selalu jalanlah tu. Tu jalan zaman sekarang. Jangan kata apa kena jalan raya. Jalan raya sekarang kalau jatuh kayu tuan-tuan pergi ambil mati kan. Jadi bukan macam zaman dulu. Zaman dulu gede-gede turun angkat. Tak ada orang mari gede-gede 40 km sejam. Yang ni mati tu tak. Jadi maksud azab di situ dia macam-macam. Dia orang kerja mak-mak komputer lagi bagus. Betul kan? Imatatul azab tu banyak dia boleh buat. Sebab pensyarah kadang dahulu pada third party buku ke apa dia masuklah worm ataupun macam-macam tu. Komputer dia jadi macam orang nak kencing gitu kan. Jadi orang PTM pun datang. Jadi dia panggil imatatul azab. Pensyarah tu mesti senyum. Terima kasih. Boleh lah tu. Imatatul azab tu. Jadi azab tu Nabi tak pernah sebut batang kayu. Nabi sebut apa-apa yang menyusahkan, menyakitkan, apa-apalah. Jadi itu yang ketiga. Jadi 3 campur 3 dah jadi 6. Betul kan? Betul. Yang ketujuh ni tak ingat. Tua lah. Ada soalan kita ingat. Ada nanti yang mau sebut sekali lagi. Jadi apa yang saya nak sebutnya ialah di semua ada 7 lah. Memang yang ketujuh tu saya tak ingat. Dia tak mahu. Jadi apa yang saya nak sebutnya ialah bila kita tahu begitu, konsep kita ialah selagi kita hidup, kita akan cari ataupun kita akan jadi sebab orang dapat baik. Kita akan jadi sebab. Jadi bila kita mempunyai konsep yang macam tu, kalau kita pensyarah tak adalah kedekut sangat markah. Betul kan? Student tu dah dapat A, satu markah lagi A+. Betul. Tapi ada yang pendekut. Betul kan? Dia dapat A+, mudah dia dapat tu, dia dapat ni. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bila kita mikir macam tu. Tapi kalau kita tak fikir macam tu, terpulang lah. Saya tidak kata siapa tak buat macam tu dia masuk neraka, tapi saya bercakap mengenai peluang. Jadi hidup ini ialah peluang, dan peluang yang diberi itu kita guna semaksimum yang kita ada. Jadi apa yang saya faham, bila sebut amalan-amalan yang menyebabkan kita mati, buku akaun kita tidak ditutup, bukanlah terbatas pada 3 saja, iaitu anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah. Sebaliknya dia umum kepada segala bentuk amalan yang sifatnya kita ialah penyebab. Kita menjadi sebab sesuatu kebaikan itu berlaku. Dan yang kedua,
kita pula buat benda tadi semasa kita masih hidup. Dan yang ketiga, dia adalah kebaikan yang bersifat manfaatnya untuk orang ramai. Jadi 3 perkara itu yang dapat saya faham, yang menjadikan kita punya peluang dan ruang yang cukup banyak untuk kita masuk syurga. Jadi kalau kita tak buat juga, maka jangan salahkan agama, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasul, salahlah diri kita sendiri. Seperti mana kata Allah tadi, la talumu illa nafsa, jangan kamu persalahkan melainkan diri kamu sendiri. Setakat itu dulu, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.